banyak terdedah dengan mental health tau. So apa-apa sikit depression, apa-apa sikit itu, apa-apa sikit itu ini. So benda tu amat merisaukan, amat membimbangkan. Dan statistik kadar bunuh diri di Malaysia pun semakin meningkat. Yelah dengan kerja, lepas kerja nak target untuk terus kahwin and partner pula demand tinggi-tinggi. Is it boleh rosakkan kita punya mental health? Okay, untuk mental health tu penting lah. Orang cakap mental health tu memang penting. Apa pun yang kita fikir ataupun kesihatan tu paling utama. So bila dengan orang cakap soalan-soalan yang kita pun rasa macam orang tanya bila nak kahwin, bila nak ni, bila nak tu kan. So benda tu pun kadang-kadang benda tu biasa, tapi bila ditekan, dipush-kan. So benda mungkin kita yang akan berfikir, kenapa orang tanya, dah nampak sangat ke kita ni perlu kahwin ataupun kita ni dah mampu ke, diorang ni tahu ke kita dah mampu. So benda boleh jadi orang cakap kita punya mental tu mungkin terganggu lah. Tapi kalau yang tak ambil serius, mungkin orang cakap mungkin diorang ni saja kacau, ataupun dengan usia kita sekarang kita dah boleh sebenarnya. Cuma orang cakap apa, kita yang nak kahwin, kenapa dia yang sibuk-sibuk kan. So kita sendiri kena ada plan. Kita sendiri kena orang cakap rancang lah dengan semua benda ni. Kalau orang tanya tu mungkin kita pun kena buat persediaan lah. Memang kita kena buat persediaan lah. Benda tu orang cakap semua orang nak, mungkin dalam life dia bukan sekarang, akan datang kan. So, apa pun memang mental health tu kena jaga lah. Soalan-soalan apa pun yang diajukan kat kita kena orang cakap hadap lah. Kalau kita tak hadap pun mungkin kita yang macam tertekan. Kita jawab je, tak tahu ke bila ke kan. Soon lah. Kalau kita back to the context, kita tengok perkahwinan bukannya satu perkara yang wajib, tapi ianya akan berubah-ubah mengikut situasi. Which is kalau dalam perkahwinan kita akan ada 5 hukum. Yang pertama, kita perlu wajib berkahwin sekiranya kita ada perasa ataupun kita ada tindakan hendak merosakkan perempuan. In this time kita dah wajib kahwin. Okay. Yang kedua, perkahwinan adalah sunat ataupun sunnah Rasulullah. Sebab Rasulullah pun berkahwin. So bila kita berkahwin, kita dah melaksanakan sunnah. Yang ketiga, perkahwinan adalah harus. Bila mana perkahwinan ni harus ni, bila mana kita dah ada semua benda. Bukanlah ada semua benda, kita dah mampu. Tapi kita belum bersedia untuk kahwin. Itulah dalam konteks haruslah untuk berkahwin. Sebab kita nak kahwin boleh, tak nak kahwin pun boleh. Tapi janganlah kita jadi salah faham bila orang cakap, kalau tak kahwin, Nabi tak mengaku umat. Salah tu. Itu bukannya satu hadis yang sahih, itu adalah satu hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Sebab perkahwinan adalah sunnah semata-mata. Kalau haram pula, kita haram untuk berkahwin kalau kita akan mencederakan ataupun beri nafkah sebaiknya kepada isteri kita. Itu akan menjadi haram. So, bila kita nak berkahwin, kita kena tengok 5 perkara ni. Kita berada di situasi mana. Kalau kita berada pada situasi yang harus, jadi kita tak perlulah berlumba-lumba. Itu pada konteks from the base lah. Tapi kita back to the base, back to pada matlamat kita. Kalau kita dah ada satu indikator pada usia 27 contohlah kan, kita nak kena kahwin. Ataupun 25 lah, macam saya target 25 lah kahwin. Sekarang saya ada 21, so saya ada lagi 4 tahun. Sempat ke kalau kita nak kumpul duit, contoh saya habis 23, 24 dah kerja, 25 dah nak kahwin. Sempat ke kalau nak kumpul duit dan sebagainya kan? Mungkin bagi saya sempat, mungkin juga tak sempat. Jadi kalau kita nak kahwin pada usia 25 ataupun kita dah deal dengan partner kita, okay, umur 25 kita kahwin, umur 27 kita dah kahwin. Bila kita dah deal macam tu, kita buatlah persiapan awal. Bukanlah kita perlu bekerja, tapi cubalah cari satu side income untuk menampung ataupun meringankan beban kita, untuk kita tambahkan lagi kita punya komitmen pada masa yang akan datang. Maimi cari sampingan tu macam buat bisnes kecil-kecil ke dan sebagainya kan. Macam saya pun ada juga buat bisnes kecil-kecil, jual itu, jual ini dan sebagainya. Takkanlah time kita dah 25 nak kahwin, 24 baru struggle nak cari duit. Tak, macam susah lah macam tu, akan membebankan kita tau. And nowadays pun kita ada macam-macam. Kita ada Rais Investment, kita ada main saham. Saya tak cakap main forex saya cakap main saham. Ada salah faham sebab forex dah memang haram. Jadi saya tak prefer lah main forex. Tapi ada orang
orang yang berpegang pada main forex tu makro, dia terpulang kepada dia. Tapi once dah keluar fatwa kata haram lah. Buat kita nak nafikan lagi. Okay, sekarang ni kita ada main saham dan sebagainya, and saya pun main saham. Saya main kad simpan, invest pada saham dan sebagainya. Ini ada salah satu persiapan ringkas untuk meringankan beban saya pada masa akan datang untuk kumpul dana perkahwinan saya. Macam itulah, itu yang saya plan lah. Saya takkan pressure diri saya sebab saya tahu bila saya terlalu pressure, saya akan fatigue. Saya akan macam, mungkin saya macam jadi macam not in good mood. Saya akan macam diam. Bila orang cakap saya macam macam tu. Saya tak bagi respon baik. Saya jadi macam tu. Kalau saya akan stres, saya akan diam. Saya takkan marah, saya akan diam. Orang WhatsApp saya buat bodoh, orang call buat bodoh, saya tak akan buat apa-apa. Saya akan diam je. So, bila kita nak berkahwin, kita ada satu indikator nak berkahwin pada masa akan datang, memang kena buat persiapan rapi. Tapi based on our kemampuan. Contohlah kan, orang kahwin minta 30,000 padahal kita tak mampu. So I think better kita consider semula lah. Orang sekarang demand. Macam kawan saya nak bertunang kan, nak kahwin 10,000 tapi dia kerja biasa-biasa je. Tapi bila saya fikir-fikir, saya tak adalah kata direct dia, saya cuma cakap sendirilah. 10,000 bukannya satu angka ataupun satu nilai yang sikit kita nak dapatkan. So why not kita mengurangkan beban dia, ataupun 10,000 tu kita dapatkan, 10,000 tu jugalah kita nak buat kenduri dan sebagainya. Itu lebih better lah, kita akan cut cost kat situ. Sebab saya tanya dia, adakah 10,000 ni untuk hantaran semata-mata? Dia cakap yes, 10,000 ada hantaran semata-mata. Saya dengar pun saya macam apa benda ni, ya Allah, saya stres dengar. Kesian kat dia, memang saya kesian kat dia. So kalau nak kahwin tu tak ada masalah, tapi tengok juga pada kemampuan kita. Tengok kemampuan kita, kita try consider dengan partner kita, and I hope kita punya partner pun faham kita lah. Sebab sekarang ni orang banyak terdedah dengan mental health tau. So apa-apa sikit depression, apa-apa sikit itu, apa-apa sikit itu ini. So benda tu amat merisaukan, amat membimbangkan. Dan statistik kadar bunuh diri di Malaysia pun semakin meningkat. So better consider lah kalau kita nak kahwin, bincang dengan partner. Ataupun kita bincang lah, okay saya tak mampu sekian. Boleh tak kurangkan sikit ke, ataupun anjakkan masa ke dan sebagainya. Untuk kesihatan kita juga. Itu semua akan relatable dengan kita juga. Memang kita nak bahagikan pasangan kita, tapi please prioritikan diri kita terlebih dahulu. Utamakan diri kita, utamakan kesihatan kita.